Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Daniel Zafran bin Rosli, nombor pelajar 232000788. Pelajar sidang satu jurusan sarjana muda Sains Kemasyarakatan dalam Sains Politik dari Universiti Sains Malaysia. Pernahkah anda mempunyai masalah dalam memilih produk atau perkhidmatan mana yang sesuai untuk kegunaan anda? Tidak kira dari produk kosmetik, makanan dan ubat-ubatan maupun perkhidmatan. Terdapat pelbagai firma yang mengeluarkan produk yang hampir serupa tetapi menawarkan sedikit kelainan dalam keluaran masing-masing. Pilihan yang ditawarkan kepada pengguna ini terhasil daripada pasaran ekonomi yang berbentuk pasaran persaingan bermonopoli atau monopolistik. Apakah itu pasaran persaingan bermonopoli? Pasaran persaingan bermonopoli ialah merupakan pasaran yang terdapat ramai pembeli dan penjual. Pasaran ini terdapat pembeli dan firma menjual barang yang berbeza tetapi menggunakan pengganti yang hampir sama. Pasaran persaingan bermonopoli ini mempunyai ciri-ciri yang khas berbeza dari bentuk pasaran yang lain. Antaranya ialah seperti bilangan firma yang relatif banyak tetapi kurang daripada pasaran persaingan sehat. Barang boleh dibezakan, wujud kebebasan keluar masuk pasaran. Mempunyai sedikit kuasa menentukan harga barang, melakukan persaingan bukan harga. Pertama ialah ramai penjual dan pembeli, tetapi ianya tidaklah seramai dalam pasaran persaingan sempurna. Oleh itu, setiap firma mempunyai sedikit kuasa monopoli. Setiap firma tidak akan bekerja sama dan akan bertindak bersendiri untuk mencapai tujuan, memperoleh keuntungan maksimum tanpa menghiraukan tindak balas firma lain. Barangan yang dikeluarkan mempunyai fungsi yang sama, tetapi terdapat sedikit perbezaan dari segi rupa dan bentuk fizikal. Keluaran berbeza dari segi jenama, pembungkusan, dan lokasi. Maka keluaran firma adalah pengganti yang hampir tetapi bukan pengganti sempurna. Firma mempunyai sedikit kebebasan keluar masuk industri, tetapi tidaklah sebebas pasaran persaingan sempurna. Firma yang ingin masuk industri perlu menghasilkan barangan yang berbeza corak atau ciri untuk menarik pelanggan. Kebebasan keluar masuk menyebabkan firma pasaran persaingan bermonopoli hanya mendapat untung normal dalam jangka panjang. Keupayaan untuk menghasilkan barangan yang berbeza memberi sedikit kuasa kepada firma untuk menetapkan harga keluaran. Tindakan firma menaikkan harga tidak akan menyebabkan firma kehilangan ramai pelanggan. Begitu juga penurunan harga tidak akan menarik ramai pelanggan. Keadaan ini disebabkan setiap barang bukanlah pengganti sempurna dan terdapat pengguna setia bagi setiap keluaran firma. Ciri-ciri terakhir, persaingan bukan harga sangat penting dalam pasaran persaingan bermonopoli. Persaingan bukan harga merujuk ke pasal promosi, pembungkusan, penjenamaan, perkhidmatan selepas jualan, dan lain-lain cara yang dapat menarik pengguna membeli keluarannya. Persaingan bukan harga bertujuan memujuk pengguna meninggalkan keluaran firma lain dan memilih keluaran firma tersebut. Semakin berjaya persaingan bukan harga, maka semakin tidak anjal keluk permintaan keluaran firma tersebut. Adakah anda masih bersama dengan saya? Okey, saya ingin melakukan penerangan mengenai pembentukan keluk firma bagi pasaran persaingan bermonopoli. Keluk permintaan firma bermonopoli berbentuk cerun ke bawah dari kiri ke kanan dan ia juga sama dengan keluk hasil purata bagi firma tersebut. Keluk permintaan DD terhadap keluaran adalah lebih anjal kerana pengguna menganggap keluaran firma itu senang digantikan dengan keluaran dari firma-firma lain. Kuasa untuk mempengaruhi harga juga menjadi lemah. Maka keluk hasil purata AR dan keluk hasil sud MR adalah mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Firma persaingan bermonopoli boleh mendapat untung lebih normal. Untung normal dan untung kurang normal atau rugi dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek, firma hanya boleh membuat penyesuaian harga dan output untuk memaksimumkan keuntungan. Disebabkan jumlah hasil TR lebih dari jumlah kos TC, maka firma menikmati untung lebih normal. Lekuk kedua, jumlah hasil sama dengan jumlah kos, maka firma menikmati untung normal. Dan yang terakhir, jumlah hasil kurang dari jumlah kos, maka firma menanggung untung kurang normal atau rugi. Bagi keseimbangan firma pasaran persaingan bermonopoli jangka panjang, firma memperolehi untung normal sahaja di mana jumlah hasil sama dengan jumlah kos.
Persaingan bukan harga ialah persaingan melalui aktiviti seperti pengiklanan, galakan promosi, perkhidmatan selepas jualan dan penjenamaan jualan tanpa melibatkan perubahan harga. Sudahkah anda jelas dengan konsep pasaran persaingan bermonopoli? Jika anda ada sebarang pertanyaan berkaitan, boleh diajukan di ruangan komen di bawah. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sekian, terima kasih.